Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ini kita sambung lagi pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat jamaah ataupun kita panggil juga sebagai fiqh pedoman imam dan makmum. Kita sedang berada pada halaman-halaman akhir perbincangan tentang fiqh solat jamaah. Kalau ikut buku ni bukanlah halaman yang terakhir, mungkin ada banyak lagi, tapi lebih kurang dalam 2 muka surat lagi habislah perbincangan kita tentang solat berjamaah, dan lepas itu masuk pada solat Jumaat. Jumaah ialah kan. Solat Jumaat ni mungkin ada dalam beberapa, adalah dalam 30 halaman lagi barangkali. Cumanya fiqh solat berjamaah ni dia punya disiplin dalam solat jemaah tu kita dah hampir habis membicarakannya. Baik. Sekarang ni kita berada pada tajuk makmum yang masbuk dan makmum yang muwafiq. Jadi perbincangan kita pada malam ini iaitu, bolehkah makmum yang masbuk terus duduk setelah imam memberi salam? Setelah imam beri salam makmum ni dia kena bangkit sebab dia rakaat dia tak cukup lagi. Kan, imam dah bagi salam assalamualaikum, dia rakaat dia tak cukup lagi, dia kena bangkitlah. Tapi dia tak mau bangkit dan dia duduk terus juga, kan? Maka boleh tak dia nak duduk terus juga? Nak buat apa nak duduk tu? Nak berzikir ke, nak berdoa ke? Ikut dia lah, kan? Boleh ke tak boleh? Baik, kita tengok perbincangan kita. Jika tempat duduk yang terakhir makmum bersama imam itu bukan kedudukan sebenar bagi solatnya, maka dia tidak harus menunggu setelah imam memberi salam. Jika dia terus menunggu, maka batallah solatnya. Tengoklah posisi dia tu, sepatutnya itu ada kata, kalau solat dia yang sebenar, kalaulah kata dia solat seorang dirilah contohnya, adakah itu tempat yang dia duduk? Kan? Dia masbuk. Contoh, dia datang sembahyang maghrib. Imam berada pada rakaat yang ketiga. Lalu dia pun Allahu Akbar, sempatlah satu rakaat dengan imam, rakaat ketiga. Jadi bila imam duduk pada tahiyat akhir itu, dia pun kena duduklah sebab mutaba'ah. Mutaba'ah dia kena duduk, wajib duduklah pasal dia ikut imam. Dia tak bolehlah bercanggah dengan perbuatan imam. Tetapi kalau ikut rakaat pertama, dia baru pada rakaat pertama. Kalau ikut disiplin sembahyang dia sendiri, rakaat pertama mana ada duduk baca tahiyat, kan? Tapi mengapa dia duduk? Dia duduk itu kerana mutaba'ah, kerana ikut imam. Jadi bila duduk itu oleh kerana mutaba'ah, dan itu adalah rakaat pertamanya, bukan rakaat ketiga. Bagi imam itu rakaat yang ketiga. Jadi bila imam baca tahiyat, dia nak baca tahiyat ke tak? Kan? Orang kita panggil tahiyat, kan? Dalam kitab dia panggil tasyahud, kan? Tak apalah kita panggil bahasa kita. Imam baca tahiyat, dia baca tahiyat ke tak? Maka boleh dia membaca tahiyat walaupun itu sebenarnya pada tempat rakaat pertama dia. Pasal apa? Pasal mutaba'ah ni boleh saja. Oleh kerana kita ikut imam, walaupun tempat itu asalnya tempat rakaat pertama kita, tetapi oleh kerana kita tumpang duduk dengan imam membaca tahiyat, kita boleh baca tahiyat juga. Boleh baca tahiyat. Bahkan kalau kita nak baca tahiyat sampai bila? Sampai Allahumma salli ala Muhammad, kan? Sampai fil alamin innaka hamidum majid, boleh tak? Boleh. Pasal apa? Pasal mutaba'ah saja. Contoh, ada perkara-perkara yang kalau kita buat sendiri tidak disunatkan.
kita buat ada perkara. Contohnya, macam kita bangun pada rakaat yang kedua, macam kita bangun pada rakaat yang pertama. Kita sembahyang sendiri, rakaat yang pertama, so kita bangun daripada sujud yang kedua tu, tidak disunatkan kita angkat tangan. Tak sunat kita angkat tangan pada rakaat pertama. Yang disunatkan kita angkat tangan tu hanya pada rakaat yang kedua ya, selepas daripada tasyahud awal tu. Selepas daripada orang kita panggil tahiyat awal. Itu yang disunatkan angkat tangan. Tak ada setiap rakaat bangun angkat tangan, Allahu Akbar. Rakaat kedua pun angkat tangan juga, Allahu Akbar bangun. Rakaat tiga pun bangun angkat tangan juga, Allahu Akbar. Tak, rakaat kedua saja bangun angkat tangan. Kena perhatian. Jadi oleh kerana tidak disunatkan kita angkat tangan pada rakaat yang pertama, pada rakaat yang ketiga, tidak disunatkan bila kita bangun daripada sujud tu, nak bangun berdiri tu, tak disunatkan kita angkat tangan. Hanya pada rakaat yang kedua saja. Kalau makmum itu masbuk pula macam mana? Contoh kita baru datang, imam berada pada rakaat yang kedua. Kan, imam berada pada rakaat yang kedua. Jadi kita datang, kita pun takbir. Berarti kita rakaat pertama, imam rakaat yang kedua. Kemudian imam pun duduklah baca tasyahud. Maka kita pun duduk baca tasyahud walaupun itu rakaat pertama kita. Adik-adik baru sampai muka surat 140. Walaupun itu rakaat pertama kita, tapi kerana mutaba'ah, kerana ikut imam, kita duduk baca tasyahud juga. Jadi bila bangun nanti, imam bangun pada rakaat yang kedua itu tasyahud tu, imam angkat tangan tak? Angkat tangan lah, sebab di situ disunatkan angkat tangan, Allahu Akbar. Kita baru dapat satu rakaat baru, sunat tak kita angkat tangan? Di sini jangan terkeliru. Kita sunat angkat tangan juga pasal mutaba'ah, ikut imam. Jadi kadang-kadang kita terkeliru, saya baru rakaat pertama mana boleh angkat tangan? Bukan tak boleh, tak disunatkan kan. Jadi orang tak boleh kata kita ni tak erti dah. Bukan tak erti, pasal apa? Aku ikut imam angkat tangan, kita angkat tangan. Pasal apa? Imam baca tasyahud pun kita baca tasyahud, padahal itu bukan tempat tasyahud kita. Kan? Apa lagi imam angkat tangan, kita angkat tangan. Pasal apa? Demi mutaba'ah. Pasal mutaba'ah pasal ikut imam. Baik. Jadi balik kepada kedudukan tadi, bila kita datang sembahyang, kita masbuk pada rakaat yang ketiga, sembahyang maghrib, datang imam pada rakaat yang ketiga dah. Kemudian sudah tu imam baca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Kita pun duduk baca tasyahud akhir. Boleh tak kita baca? Boleh saja kita baca, walaupun itu rakaat pertama kita. Pasal mutaba'ah, tidak ada masalah baca. Cumanya selepas imam bagi salam, kita nak tunggu lagi. Nak tunggu tu pasal apa? Pasal tadi saya baca tasyahud akhir tu lambat sangat, jadi saya nak perhabis. Tak, yang tu tak boleh tunggu. Pasal di situ bukan tempat kita yang sebenarnya. Kalau kita tunggu juga, batal solat. Pasal masa kita bersama dengan imam tadi pun dah panjang dah, lama dah. Batal solat. Pasal apa? Bukan tempat kita. Kalau tempat kita tak apa. Contoh tempat kita macam mana? Kita datang join imam pada rakaat yang kedua. Sembahyang maghrib kita datang join imam pada rakaat yang kedua. Okey. So pada rakaat yang kedua tu tak apalah, dia duduk baca tasyahud awal, kita pun duduk baca tasyahud awal. Dia bangun, kita bangun. Kemudian di rakaat yang ketiga solat maghrib, dia duduk baca tasyahud akhir, kita pun baca tasyahud akhir. Rakaat ketiga imam adalah rakaat kedua kita. Tetapi rakaat kedua kita itu posisi kita yang sebenar, dudukkah atau tidak duduk? Duduklah sebab rakaat kedua kan. Walaupun itu rakaat ketiga imam dan rakaat kedua kita, tetapi posisi kita sebenarnya memang kena duduk. Duduk tasyahud awal. Kena tu dalam arti kata disunatkanlah, bukan tasyahud awal kalau sembahyang seorang diri, tapi kalau sembahyang ikut imam wajib ikut kan. Sekarang bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita terus juga duduk lagi. Padahal kita ada rakaat yang perlu ditambah lagi untuk menyempurnakan rakaat kita. Boleh tak pada ketika itu? Ketika itu boleh, pasal memang tempat itu tempat duduk kita. Kalau kita sembahyang sendiri pun, itu memang tempat kita duduk. Kan. Habis itu ya. Boleh dua-dua.
walaupun ada khilaf di kalangan, saya terlupa sama ada Imam Ramli ataupun Imam Ibn Hajar yang mana satu, tapi di antara dua itu menyebutkan, salah seorangnya menyebutkan boleh kita nak baca tahiyat awal pun boleh, sampai kita Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Kalau kita nak baca terus sampai fil alamin ini kami majid pun boleh, selagi mana masih bersama imam. Tapi kalau imam dah habis assalamualaikum, kita masih belum habis lagi, tak payah diteruskan sampai fil alamin ini kami majid lah. Kita kena bangun, sebab itu kalau bukan itu tempat duduk kita. Okey. Baik. Tapi kalau afdal, tengok nanti tu. Kalau tempat itu adalah tempat rakaat kedua kita. Kalau tempat itu adalah tempat rakaat kedua kita, kita baca tempat tahiyat awal itu. Kalau tempat itu tempat rakaat kedua kita. Tapi kalau tempat itu bukan tempat tasyahud kita pun. Contohnya kita pada rakaat yang ketiga. Itu bukan tempat tasyahud kita pun. Kita baru rakaat pertama, tapi datang imam dah pada rakaat yang ketiga, dah maghrib kan. Maka itu kalau ikut kita sembahyang sendiri tak duduk pun. Tak duduk membaca tasyahud. Di situ kalau kita nak baca sampai Allahumma salli ala Muhammad, sampai fil alamin innaka hamidum majid pun tidak ada masalah kan. Itu sebab apa? Demi mutabaah saja. Tetapi kalau kita imam dah bagi salam, kita jangan duk perhabis lagi, sebab itu bukan tempat kita kena bangun. Baik. Jika tempat itu memang tempat yang sepatutnya dia duduk dalam solatnya, maka dia bolehlah menunggu selepas imam memberi salam. Ini kerana memanjangkan tasyahud awal, hukumnya harus, walaupun adalah lebih utama dia meringankan tasyahud awal kan. Jadi kalau tempat itu tempat dia duduk, boleh saja dia teruskan. Saya dah ceritakan tadi, ini saya cuma baca saja. Kerana tasyahud awal itu kalau kita memanjangkan pun boleh. Maksud memanjangkan tu, memanjangkan duduk pada tasyahud awal itu boleh. Sebab walaupun begitu adalah lebih utama dia meringankan tasyahud itu, jangan duduk lama. Dah habis-habis baca terus saja bangun. Duduk dah apa? Duduk saja, duduk tunggu, duduk zikir ke apa kan, tak disunatkan. Baik. Kemudian seterusnya, bilakah masa terbaik makmum yang masbuk bangun setelah imam memberi salam? Yang ni pun mungkin kadang-kadang kalau kita mungkin ada pandangan setengah kita nonton kan, ada orang viral kan, kata bila imam bagi salam yang pertama saja kita pun terus bangun kan, mungkin adalah setengah pandangan kata gitu, tapi saya jelaskan yang saya bagi tahu ni dalam konteks fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Okey, saya tak tahulah kok ada dalam pandangan mazhab-mazhab lain, tapi kalau dalam konteks fiqh mazhab Asy-Syafi'i, ini jawapannya. Mengikut sunnah orang yang masbuk, hendaklah bangun selepas imam selesai memberikan kedua-dua salam. Kerana salam yang kedua juga termasuk dalam solat, walaupun dia sunat, tapi termasuk dalam solat juga. Namun begitu adalah harus, harus dia bangun selepas imam selesai memberi salam pertama. Jika dia bangun sebelum imam selesai memberi salam yang pertama, batallah solatnya sekiranya dia bangun dengan sengaja dan tidak berniat untuk bermufaraqah. Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun terus bangun. Boleh ke tak boleh? Boleh. Apa hukumnya? Harus kan. Jadi harus ni kita tahulah, harus ni maknanya sama saja kan. Dia tak ada pahala dosa apa situ kan, harus saja kan. Tapi kalau sunatnya macam mana? Sunat dia bangun bila imam dah bagi salam yang kedua, barulah dia bangun. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah dia bangun. Itu yang sunatnya. Kan, yang sunatnya. Jadi mungkin ada orang beralasan kan, dengan salam yang pertama tu imam dah selesai dah solat dia. Betul. Dengan salam yang pertama itu imam dah selesai solat dia. Tapi salam yang kedua itu tetap termasuk dalam solat juga, walaupun hukumnya sunat. Yang wajibnya salam pertama. Tapi salam yang kedua tak wajib. Walaupun tak wajib, tapi dia masuk dalam solat tak? Tetap masuk dalam solat juga kan. Oleh kerana itulah disunatkan bagi makmum yang masbuk, supaya kalau dia nak bangun untuk tambah rakaatnya, maka biarlah imam bagi salam sepenuhnya, dua-dua salam, barulah dia bangun. Tapi kalau ada yang bangun selepas salam yang pertama,
maka harus tak batal apa solat dia. Tapi kalau imam belum habis bagi salam lagi, dia dah bangun, batal solatnya. Salam belum habis itu kat mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangun, batal tak batal agak-agak? Agak-agak batal tak? Yang tu tak batal lagi nak. Pasal apa? Pasal salam tu yang wajib sampai Assalamualaikum ni tu yang wajib kan. Assalamualaikum warahmatullahi tu sunat kan. Hak yang wajibnya bila Assalamualaikum tu dah tertunai dah yang wajib. Jadi kalau tapi kalau imam baru dia pun bangun, batal solatnya kalaulah semasa dia bangun tu tidak ada niat untuk bermufaraqah. Tidak ada niat untuk bermufaraqah. Apa maksud mufaraqah? Iaitulah berpisah daripada imam, tidak ikut imam. Niat tidak mengikut imam lagi, niat nak sempurnakan sembahyang dia secara bersendirian. Kalau dia bangun begitu saja, imam baru assalamu, dia dah bangun dah, batal lah solatnya. Kalaulah sebelum dia bangun tu dia tak niat mufaraqah dulu, ya. Baik. Kalau dia dah bangun baru niat mufaraqah pun batal solat dia. Sebab masa dia bangun tadi masih lagi dia menggabungkan diri dia dengan imam. Dalam keadaan yang tidak dibenarkan dia buat begitu, maka batal solat dia. Baik. Seterusnya, apa yang perlu dilakukan oleh makmum yang mula menyertai imam pada sujud yang pertama, tiba-tiba imam batal solatnya. Kita datang, imam tengah sujud. Imam tengah sujud yang pertama. Jadi kita sebagai seorang yang tidak nak mensia-siakan waktu dan salat tu, kadang-kadang ada orang dia datang, dia mensia-siakan, dia tunggu sampai, oleh kerana imam dah sujud dah, dia kata kalau aku takbir pun bukan dapat rakaat kan. Jadi dia pun tak join sekali, dia pun tunggulah sampai imam bangun barulah dia nak start takbir kan. Betul lah dia tak dapat rakaat, tetapi rugilah fadilat bersama imam tu boleh dah dapat dah kan. Walaupun kita tak dapat rakaat, fadilat masuk dalam solat tu dah dapat dah. Jadi oleh kerana itu, bila kita datang, imam berada dalam posisi sujud ke, kita takbir, Allahu Akbar, terus saja kita sujud. Memang kita tak dapat rakaat itu, tetapi kita dah dapat fadilat. Solat berjemaah tu dah mula masuk dah. Kan? Jadi kadang-kadang rugi. Kadang-kadang kita datang tengok-tengok imam sujud, kita tunggulah bagi dia bangun dulu. Sebab kita kata, kita bukan dapat pun rakaat itu. Okey. Sekarang kita dah faham dah. Kita nak ambil juga fadilat itu. Maka kita takbir dan kita sujud juga bersama dengan imam. Walaupun kita tak dapat rakaat itu. Okey. Sekarang kita dah dapat sujud yang pertama dengan imam. Tiba-tiba Allahu Akbar, imam bangun daripada sujud yang pertama, duduk antara dua sujud, kita pun Allahu Akbar, bangun duduk antara dua sujud jugalah. Kita pun duduk antara dua sujud. Tiba-tiba imam bangun kata saya batal semayang. Contohnya kan, saya batal semayang. Jadi kita kena terus semayang kan, kita terus semayang. Maknanya dalam keadaan itu ada dua cara lah. Satu, kalau ramai jemaah boleh dilantik, kita dah belajar dulu bab istikhlaf kan, pelantikan imam yang baru boleh, kalau nak buat cara pelantikan imam yang baru pun. Kemudian kalau tidak ada berlaku istikhlaf, makmum yang tadi ni dia baru join sujud yang pertama, dia bukan berada pada rakaat itu, dia tak dapat rakaat itu. Oleh kerana itu, kalau makmum yang daripada awal, bila imam kata dia batal, makmum yang dah dapat rakaat itu, makmum tu boleh sambung sujud yang kedua. Sebab memang tempat dia pun rakaat dia dah dapat rakaat itu kan. Tapi yang makmum yang kita baru datang tu cuma dapat sujud saja, tak dapat rukuk pun sekali dengan imam kan. Oleh kerana imam dah batal, maka kalau tidak berlaku istikhlaf, dan tidak berlaku penggantian imam kata habis ni sendiri masing-masing nak istikhlaf pun tak erti, makmum duk ada pun tak tahu macam mana cara istikhlaf kan. Jadi senang cerita, tak tahu, kalau tak tahu cara, kita habis sendiri masing-masing baki yang ada kita. Tapi hak yang makmum yang dapat sujud tadi, dia tak boleh sujud yang kedua. Pasal apa? Pasal bukan rakaat pun, dia tak dapat rakaat tu pun kan. Dia tak boleh sujud yang kedua. Habis tu dia apa? Dia bangun je lah kan. Dia bangun saja. Dia bangun dan terus semayang sendiri dia, dan
start daripada dia bangun itulah rakaat pertama dia. So yang tadi dia cuma dapat sujud sekali saja dengan imam, dapatlah dia fadilat berjemaah dengan imam tadi sekali sujud tu. Macam tu jelah. Tapi kalau ada imam batal, dia jangan imam batal pada duduk antara dua sujud, dan imam berhenti, dia jangan pula sebelum bangun tu dia sujud pula sekali lagi. Jangan. Pasal apa? Pasal bukan pun dia tak ada rakaat, tak dapat pun rakaat tu, ya. Tapi kalau makmum yang daripada awal yang memang dah dapat rakaat tu, maka sambung sendiri lepas tu kena sujudlah sebab mereka dah dapat rakaat itu. Baik. Saya terang dulu kemudian baru saya baca. Okey. Apabila makmum yang masbuk mendapati imam pada sujud yang pertama, kemudian imam berlaku hadas dan beredar, maka menurut pendapat yang asah, dia tidak boleh melakukan sujud yang kedua kerana sujud itu tidak dikira untuknya. Baik. Dia melakukan sujud hanya kerana mengikut perbuatan imam, dan apabila imam telah tiada, maka dia tidak lagi mengikut perbuatan imam. Itu teksnya lah, huraiannya saya dah hurai dah tadi ni, ya. Saya baca kemudian hurai dulu. Mungkin timbul satu lagi kemusykilan buat istikhlaf bila kes yang macam ni. Kalau buat istikhlaf pula macam mana? Istikhlaf ni maknanya imam tu dia batal, dia tak tinggal begitu saja makmum, kan? Dia lantik orang lain pula ganti dia. Dia lantik orang lain pula ganti dia. So kalau dia lantik pula orang lain ganti dia, kalau berlaku, maka makmum yang tadi sujud jugalah sebab ada imam lain, ada imam pengganti, kan? So macam mana cara nak lantik tu? Nak lantik dalam mazhab Syafi'i mudah. Dalam mazhab Syafi'i mudah, kan? Iaitulah imam tu bagi tahu saja, bagi tahu dengan mulut boleh, nak bagi isyarat boleh, nak bagi tahu mulut boleh. Tapi bila imam tu dia katakanlah dia sujud pertama, katakanlah dia batal dalam sujud pertama tu, katakanlah batal sebenarnya dalam sujud yang pertama tu, jangan disebut Allahu Akbar itu. Bila disebut Allahu Akbar itu berarti dia bukan jadi orang sembahyang dah, kan? Sebab dia dah batal dah. Bila disebut Allahu Akbar itu berarti makmum lain ikut bangun juga, ikut orang yang tak sembahyang, ibarat dia begitu. Habis tu dia nak buat macam mana? Tak ada masalah. Kalau dia nak ni lah, kalau ada di belakangnya ada orang yang dia percaya faham boleh gantikan dia. So dia bangun pelan-pelan. Orang ni tengah sujud kan, jangan sebab dia dah batal. Kalau disebut Allahu Akbar berarti dia orang yang tak sembahyang. Dia orang yang tak sembahyang mengimamkan orang yang sembahyang, ibarat dia begitu, kan? Jadi dia bangun pelan-pelan, mungkin dia boleh pergi bisik kepada seorang makmum yang di belakang dia, Bilal yang di belakang dia, kata, Bilal, saya dah batal dah sembahyang, kan? Tolong sambung. Contohnya, kan? Dia boleh cakap. Tapi Bilal jangan pula kata okey boleh ya. Jangan, Bilal jangan jawab batal, kan? Bilal faham sudahlah, kan? Dia tak apa, dia cakap sebab dia tak sembahyang dah, kan? Jadi Bilal, tolong sambung ganti saya sebab saya dah batal, kan? Itu pentingnya orang yang berada di belakang imam tu ada orang yang ada pengetahuan. So Bilal ni dah ada pengetahuan, so dia tahu macam mana nak buat, kan? Jangan pula waktu tu Bilal waktu tu dia tengah duduk, dia tengah sujud yang pertama, dia tak payahlah mengesok pergi ke depan, tak payah lagi, kan? Dia dah duduk di tempat tu pun tak apa lah, dia duduk di tempat tu tak apa, kan? Dia cuma tu buat Allahu Akbar, bangun duduk antara dua sujud, kan? Dia sebut Allahu Akbar, imam tadi pun dah keluar pergi, kan? Bila sebut Allahu Akbar, kalau makmum faham, kalau makmum tak faham keliru juga. Tengok Allahu Akbar ada, tapi mana imamnya, kan? Tapi dengan suara Bilal ni, macam suara Bilal. Kemudian Bilal sebut lagi Allahu Akbar, sujud. Bilal tak payahlah besok pergi ke depan, sebab dalam keadaan posisi duduk. Posisi untuk kita bergerak ke hadapan hanya dua posisi saja, sama ada ketika kita berdiri ataupun ketika kita rokok. Itu boleh, kan? Kalau kita berdiri, kita melangkahlah pergi ke depan. Kalau kita rokok boleh lah. Rokok kita tak boleh tengok orang buat, kan? Rokok pergi ke depan, tak kena tengok peliknya rokok boleh. Jadi rokok boleh, sebab rokok memang kita bergerak dengan kaki, kan? Kaki. Tapi kalau kita duduk, tak payah, kan? Duduk. Jadi oleh kerana itu Bilal yang ganti imam tadi, dia terus dia cuma sebut Allahu Akbar, kan? Makmum yang lain pun bangun, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Cuma mungkin makmum yang lain confuse,
Allahu Akbar dengar tapi imamnya tak ada. Kan? Kan? Imamnya tak ada. Tapi Allahu Akbar. Kemudian dia confused tu, tak apalah. Kemudian imam yang mengganti tu sebut Allahu Akbar sujud. Nampak kita, oh Bilal punya ganti kan. Sujudlah. Kalau jadi makmum ada pilihan. Makmum yang lain ada pilihan. Dia tahu dah kata imam tak ada, dia ada pilihan. Dia nak ikut imam yang kedua tu boleh, dia tak mau ikut pun boleh. Tapi eloknya dia ikutlah sebab ada pengganti kan. Kalau dia tak mau ikut, tak apa kan. Dan maknanya dia sembahyang seorang diri lah lepas tu kan. Jadi oleh kerana itu bila yang ganti tadi dia dah sujud kedua, bila dia bangun berdiri, bila dia berdiri itu barulah dia melangkah pergi depan. Kan bila dia melangkah pergi ke depan. Itu kalau berlaku penggantian ya, bergantian. Kalau imam tu cara nak mengganti. Jadi cara bercakap ni Rasulullah pun pernah buat dengan cara bercakap ni dalam satu ketika mana Rasulullah SAW berada di Mekah, Rasulullah di Madinah, dan Rasulullah mengimamkan orang di Mekah. Tapi Rasulullah dia musafir lagi waktu tu kan. Dan sahabat, kalau tak silap saya Sayyidina Umar, kalau tak silap saya pun pernah buat. Lalu sudah pada rakaat kedua bagi salam, lalu baginda sebutkan kepada jemaah, sempurnakan solat kamu kerana kami ini musafir. Kan beritahu ya, sempurna solat kamu kerana kami musafir. Maka fahamlah makmum lain, oh kita ada lagi 2 rakaat lagi kan. Jadi mereka boleh saja bangun sembahyang sendiri-sendiri, tarawih ni sendiri. Baik. Itu kalau berlaku kes-kes macam tu nah, kalau berlaku kes-kes macam tu. Janganlah imam tu dia batal, dia tinggal begitu saja kan. Tinggal begitu tercengang-cengang, makmum kan tak tahu buat apa kan. Boleh bagi tahu saja, boleh bagi tahu kan. Kalau kita imam tu dia rasa tak confident, makmum di belakang bukannya Tok Bilal ni tadi sembahyang tadi, entahkah dia ni faham ke tak faham ni kan. Kalau dia beritahu lagi takut kawan tu lagi confuse lagi. Kan? Kawan ni entah mengaji tak mengaji, beritahu tolong ganti saya. Lagi gelabah kan. Dia tak belajar kan. Kalau kita rasa macam tu, senang cerita kalau kita imam, kita bangun, kita bagi arahan direct, kita bagi arahan bagi jelas tak apa. Kalau takut-takut dia tak faham. Sebab kita bukan sembahyang dah. Kita bukan orang sembahyang. Kita boleh pergi, kita bagi dah batal, kita bangun, tuan-tuan, saya dah batal solat, tuan-tuan sambunglah sendiri-sendiri, tuan-tuan. Apa habis yang mana yang sendiri-sendiri, saya dah batal solat. Senang orang faham kan, cerita senang. Tapi kalau kita bangun terus pergi gitu, gelabah habis orang kan. Boleh bagi tahu, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia bukan sembahyang dah dia kan. Jangan pula tuan-tuan yang ramai tu, okey imam kami sambung sendirilah kan. Pakai okey semua, batal sembahyang. Baik. Kemudian seterusnya, rakaat yang didapati oleh makmum, rakaat yang didapati oleh makmum sama imam adalah rakaat pertamanya. Ini kita sedia maklumlah, tapi oleh kerana ada sebutkan kita bacalah. Apabila makmum sempat mendapat satu rakaat yang akhir bersama imam, maka rakaat itu dikira sebagai permulaan solatnya. Dan apa yang dia perlu selesaikan selepas imam bersalam merupakan rakaat yang seterusnya bagi solatnya. Oleh kerana itu dia perlulah mengulangi membaca doa qunut. Jadi bila kita datang imam berada pada rakaat yang akhir, itu adalah rakaat pertama kita. Apa maksudnya rakaat pertama kita? Maknanya kalau ada apa-apa perkara yang perlu kita lakukan pada rakaat yang lain, maka kita kena lakukan juga. Kalau hukumnya sunat, sunatlah kan. Kalau hukumnya wajib, wajiblah kan. Contohnya, kita datang sembahyang subuh, pada rakaat yang kedua baru kita sampai. Tadi imam pun baca qunut, maka kita pun aminkan qunut dia, maka kita pun dah dapat qunut bersama imam lah tadi. Kan dah dapat qunut bersama imam dah. Tapi kita baru dapat satu rakaat. Sebab rakaat yang kedua yang kita sampai itu, itulah rakaat pertama kita. Rakaat kedua yang imam dalam solat subuh tu kita baru sampai, itulah rakaat pertama kita. Oleh kerana itu rakaat yang pertama kita, tempat baca qunut dalam solat subuh ialah pada rakaat yang kedua. Habis itu yang tadi kita join juga imam tu sebab mutaba'ah, sebab mengikut imam. Oleh kerana itulah bila saja imam bagi salam, maka kita pun bangun tambah satu rakaat lagi, maka disunatkan kita baca qunut. Pasal apa? Tak boleh kita kata tadi dah baca qunut dah dengan imam tadi, dah amin dah dengan imam tadi. Tak. Disunatkan. Sebab qunut tu sunat, saya kena disunatkanlah. Sunat tu sunat ab'ad. Mana kalau kita tinggal disunatkan sujud sahwi. Maka itu yang kita bangun, kita baca qunut lagi yang kita dah biasa tengok dan kita dah biasa buat tu kan.
Pasal rakaat yang kita dengan imam itu tetaplah dikira sebagai rakaat pertama kita walaupun kita dah kunut dengan imam. Baik. Jadi kalau kita bangun pada rakaat yang kedua untuk menyempurnakannya tu kita tak baca kunut, dituntut kita sujud sahwi juga. Kita tak boleh bagi alasan tadi kita dah kunut dah dengan imam tadi. Tak, itu pasal mutabaah imam saja. Rakaat sebenar kita yang kunut ialah pada rakaat yang kedua. Baik. Habis itu. Sempat ke dah habis? InsyaAllah baik. Kita laju sikit. Makmum yang mendapati imam pada 2 rakaat terakhir boleh membaca surah apabila bangun menyelesaikan baki 2 rakaatnya. Kita masbuk. Kita tahu sembahyang ni ada sembahyang yang jaring, ada sembahyang yang baca perlahan. Sembahyang siang, zuhur, asar, kita baca perlahan. Imam pun baca perlahan. Kan? Imam baca perlahan. So bila imam baca perlahan, kalaulah sembahyang nyaring itu kita disunatkan kita mendengar saja imam baca surah, kan? Kita tak perlu baca surah. Tapi yang wajib kita baca Fatihah. Kan? Baca surah lain, imam dah baca surah, kita dengar saja, dapat dah fadilat kita. Kita mendengar tu dah dapat fadilat surah tu. Walaupun imam saja baca. Tapi kalau sembahyang yang bacanya perlahan, bukan macam nyaring, sembahyang zuhur sebagai contoh, kan? Kita pun disunatkan baca surah juga, kan? Disunat juga kita baca Fatihah wajib. Kemudian pada rakaat pertama tu disunatkan juga kita baca surah. Tapi kalau kata imam kita tengah baca surah, tiba-tiba imam rokok, tinggal saja surah kita tu, rokok saja. Tapi kalau kita tengah baca Fatihah tak selesai lagi dan kita makmum yang muwafiq, tiba-tiba imam rokok, kenapa habis juga Fatihah? Faham? Fatihah kenapa habis? Sebab dia wajib. Kalau kita makmum yang muwafiq, adik-adik dah miss banyak tajuk dah sebab cuti ni, kan? Kita dah cerita lah, kan? Tapi tak apalah, insyaAllah dia boleh. Baik, kalau kita makmum yang muwafiq, kita kena perhabis juga bacaan Fatihah kita. Apa maksud makmum muwafiq? Ingat lagi, makmum muwafiq makmum yang mendapat ketika mana berdiri, dalam bahasa ringkasnya, ketika berdiri bersama imam tu dia dapat masa yang cukup untuk membaca Fatihah, menghabiskan Fatihah dengan bacaan yang sederhana, bukan bacaan yang terlalu perlahan, bukan bacaan terlalu laju, dengan mengikut ukuran bacaan kebanyakan orang, bukan mengikut ukuran bacaan dia dan bukan mengikut ukuran bacaan imam. Kan? Sebab kadang-kadang mungkin bacaan dia ni dia slow, imam kadang-kadang dia ada imam laju sangat, kan? Ikut rata-rata kebanyakan orang baca secara sederhana, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu yang sederhana lah, kan? Itu sederhana. Kalau dengan cara yang bacaan begitu, kan? Dia kalau dia baca begitu, dia sempat untuk rokok bersama imam, maka dia muwafiq lah maknanya. Kalau dia baca dengan cara sederhana begitu, dia sempat rokok sama imam, berarti dia muwafiq. Tetapi dia dapat dah waktu yang macam tu, tiba-tiba dia tak sempat juga rokok bersama imam. Waktu tu dia dapat, tapi dia tak baca. Waktu dia dapat, dia ada masa yang cukup, tetapi dia tak baca. Mengapa dia tak baca? Contoh, dia terlupa, kan? Allahu Akbar, dia terlupa, dia tunggu ketika itu imam baca surah, barangkali dia alik sangat, sedap sangat, dia terlupa baca Fatihah, bagi contoh, kan? Padahal kalau dia baca Fatihah, dapat masa yang cukup untuk habis Fatihah dia sebelum imam rukuk, tapi dia tak baca. Tentu imam rukuk, Allah, terlupa nak baca Fatihah lah, kan? Jadi pada ketika itu dia tahu kalau dia baca tadi memang cukup bermasa, boleh pun sempat rukuk, tapi dia tak baca, berarti dia tetap dikira sebagai makmum muwafiq, sebab dia dapat masa yang cukup, cumanya dia tak guna masa yang dia dapat itu. Oleh kerana itu dia wajib juga baca Fatihah itu, dia wajib juga baca Fatihah itu. Jadi dia diberikan keuzuran, itu kita dah banyak kali lah, diberikan keuzuran untuk kejar imam. Untuk kejar imam, jangan dia ditinggalkan oleh imam apa? Lebih daripada, ingat lagi, 3 rukun yang panjang. Ingat lagi? Ingat, boleh ingat, kan? Pernah kita bincang dulu, kan? Banyak kali dia ulang-ulang. Saya ulang ni banyak kali. Sampai orang tanya apa dia ulang-ulang lagi, dia bukan ulang kali, kan? Masuk tajuk ni, tajuk ada kaitan. Masuk minggu ni ada kaitan lagi. Baik. Jadi kalau kita makmum balik pada tajuk yang kita bincang ni, kalau makmum itu dia datang, dia imam baca perlahan,
dia baca Fatihah dan dia sunat juga baca surah. Sebab nak dengar surah imam tak dengar, sebab imam baca perlahan kan, sembahyang zuhur biasa kan. Pada rakaat yang pertama, pada rakaat kedua, kita sunat juga baca surah kan. Tapi kalaulah kita datang pada imam pada dua rakaat yang terakhir. Kalau rakaat yang pertama tu mungkin kita sempat, sebab imam bila dia baca surah, dia baca Fatihah, kita pun baca Fatihah kan. So bila imam baca surah, kita pun baca surah. Masa tu macam cukup lah, ngangam lah, cukup lah kan. Tapi kalau kita datang pada rakaat yang ketiga, sebagai contoh sembahyang zuhur, sebagai contoh, imam dia baca Fatihah, kita pun baca Fatihah, sama aja laju kita dengan imam, sudah tentulah kita tak sempat nak baca surah lepas tu kan. Jadi imam pun rokok, kita rokok lah kan, jangan kita pulang baca surah pula, kita rokok lah. Maknanya kita luput lah fadilat baca surah tu. Tapi boleh tak kita cover balik fadilat baca surah tu? Ni kita bincang. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika makmum mendapat 2 rakaat terakhir pada solat 4 rakaat, kemudian dia bangun untuk menyempurnakan rakaat yang baki, maka dia boleh membaca surah pada rakaat yang baki itu. Dia boleh baca surah. Pasal apa? Pasal dia tadi dia tak dapat nak baca surah sebab dia datang pada rakaat yang ketiga dah. Sebab imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Sama nada Fatihah laju dia tu kan. Imam dah rukuk, dia kena rukuk lah kan. Tapi bila imam bagi salam, dia ada lagi 2 rakaat lagi, dia pun bangun baca Fatihah. Sudah baca Fatihah tu, dia nak baca surah yang dia tak dapat, tak ada nak baca pada rakaat pertama dan kedua dia tadi ni. Boleh tak? Boleh. Dia baca surah kan. Itu satu keadaan. Dan satu lagi keadaan mungkin tak sebut dalam buku kita ni, ada sebut dalam kitab Al-Majmu' sebut. Kalaulah tapi kalau kita datang pada rakaat yang ketiga, imam baca lambat kan, imam baca lambat, kita dah habis waladhdallin, ni sama-sama baca pelan lah, sama-sama baca pelan kan, sama-sama baca tak kuat imam, kita dah habis waladhdallin, kita rasa imam lama lagi ni, tak habis-habis, mungkin imam slow tengok Fatihah dah, lalu kita pun ambil peluang tu untuk baca surah, boleh tak? Boleh. Kita ambil peluang, pasal kita itu rakaat pertama kita, walaupun imam adalah rakaat yang ketiga dia, itu rakaat pertama kita. Oleh kerana kita rasa imam lambat lagi ni gaya ni, imam ni slow sangat baca ni kan, lalu kita ambil peluang untuk baca surah kita yang ringkas-ringkas yang boleh kita baca kan, qul ya qul wallah atau inna a'tayna, lagi ringkas yang kita boleh baca. Selepas itu kita dua-dua tu kita dapat baca surah, maka bila habis tu kita dah bangun, tak payah lagi dah kita nak cover surah, sebab kita dah dapat pada rakaat pertama dan kedua yang sebenar kita tu kan. Kalau kita betul-betul boleh dapat lah kan. Kalau kita rasa imam ni lambat lagi nak rukuk ni, kita cuba baca surah sampai habis kan, sampai habis, maka barulah imam rukuk. Tak apa, dapat fadilat surah tu pada kita. Maka tak perlu lagi kita gantikan nanti bila imam bagi salam, tak perlu lagi kita baca surah. Tak perlu itu dalam maksud kata tak disunatkan. Kalau dia baca juga batal tak batal. Pasal apa? Pasal bila dia berdiri, dia baca Fatihah, masa berdiri tu rukun panjang kan rukun pendek? Rukun panjang. So rukun panjang ni hendak panjang mana pun tak apa. Kan? Surat panjang mana? Dan dalam solat ini kita dah beritahu, dia baca apa pun kalau tak lari daripada 3 benda ni tak batal solat dia. Itulah kalau dia baca Quran, kalau dia baca zikrullah, dan kalau dia baca doa, dan semuanya mesti dalam bahasa Arab. Quran confirm lah bahasa Arab, kan, jangan baca Quran terjemahan kan. Kalau dia semuanya dalam bahasa Arab, baca tang mana pun dalam solat tidak akan batal, cumanya keutamaan ataupun tidak, cumanya ada tempat-tempat yang makruh, sebagai contohnya baca Quran ketika mana rukuk makruh, bukan tempat dia. Kan, tapi batal solat? Tak batal, ya, tak batal. Oleh kerana itu, kalau Allah kata dia tadi dia dah baca dah, sempat dah baca surah, kemudian imam bagi salam, dia bangun, dia baca surah lagi, tak batal, tetapi tidak disunat, tidak dituntut pada dia. Kan? Pasal apa tak batal? Sebab yang dia baca itu ialah Quran juga, dan pada tempat rukun yang panjang, itulah pada dia berdiri itu kira rukun panjang. So rukun yang panjang ni nak berdiri sejam, diri kalau larut diri. Tapi rukun pendek tak boleh. Rukun pendek apa dia? Rukun pendek i'tidal, duduk antara dua sujud. Rukun pendek i'tidal, duduk antara dua sujud ni tak boleh kita nak panjang lama-lama. Panjang lama-lama batal solat kita, ya. Baik.
Dah masuk ke belum? Dah, muar dah. 2-3 minit dah terlepas dah. Baik, saya publish sikit dia. Tak sempat kalau nak publish buat jemaah ni. Baik, seterusnya. Makmum sempat menyertai imam pada 2 rakaat akhir solat Isyak. Kan? 2 rakaat akhir solat Isyak. Mana dia datang solat Isyak tu imam berada pada rakaat yang ketiga. Imam berdiri pada rakaat yang ketiga. Jadi apakah dia perlu membaca nyaring atau perlahan apabila menyelesaikan baki rakaatnya? Baik. Ini kita dah tahu dah tapi bacalah sebab dah rujukan. Apabila makmum sempat bersama imam pada 2 rakaat yang akhir pada solat Isyak, maka 2 rakaat yang seterusnya hendaklah dibacakan dengan perlahan kerana itu merupakan rakaat yang akhir untuknya. Sebab itu adalah rakaat yang akhir untuknya. Jika dia sempat mendapat 1 rakaat bersama imam pada solat maghrib, maka dia hendaklah bangun selepas imam bersalam lalu melakukan 1 rakaat, kemudian bertasyahud dan kemudian bangun pula pada rakaat yang ketiga serta bertasyahud. Jadi kalau dapat rakaat yang imam 1 rakaat saja, maka bangun yang kedua dia kena tasyahud juga sebab itu dikira rakaat pertama dia. Yang kedua samalah sebab penanda dia begini, penanda dia ialah apa yang kita mula itulah rakaat pertama kita. Macam kita beritahu kira kunut tadi lah kan. Maknanya kalau pun rakaat pertama tu kita dah kunut bersama imam, rakaat kedua pun kita kena kunut juga sebab yang rakaat pertama kalau kita sendiri tak ada kunut. Begitu jugalah kalau kita dapat imam pada rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga maghrib itu rakaat pertama kita. Rakaat pertama sebenarnya dia tidak ada tasyahud tapi kerana mutabaah. So, oleh itu kita bangun pada kedua, kita tak boleh nak anggap kata tadi dah baca dah tasyahud tadi, kira gantilah untuk yang kedua, tak kan. Kena baca juga tasyahud yang kedua. Seperti yang telah dinyatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i rakaat yang didapati oleh masbuk bersama imam merupakan permulaan solatnya dan apa yang perlu disempurnakan selepas imam bersalam merupakan akhir solatnya. Saya nak habis ni takut lagi kita ambil masa yang panjang pula dah kan. Jadi saya rasa sampai sekat itu ya dululah kan, kita tak sempat habiskan bab solat jemaah kita ni. Mungkin minggu depan habislah bab solat jemaah, kemudian kita masuk bab solat Jumaat pula. Di sini buat solat Jumaat dah sini. Oh tak ada buat solat Jumaat. Kau dapat kebenaran solat Jumaat. Tak apalah, tak buat pun tak apalah, kita fix solat Jumaat pula selepas ni insya-Allah. Jadi begitulah perbincangan kita tentang makmum masbuk dan muwafiq. Masih ada sedikit lagi iaitu bagaimana masukkan imam menanggung Fatihah makmum itu kita akan bincangkanlah pada pertemuan seterusnya. Imam menanggung Fatihah makmum dan satu lagi makmum sanksi apakah dia muwafiq atau masbuk, nak buat macam mana, nanti kita masuk pada minggu depan lah kita bincang insya-Allah ya. Jadi sampai setakat itu dulu. Kemudian ini dah kira adik-adik semua dah balik kelas dah ni, dah mula balik kelas sekarang. Jadi Ustaz mengucapkan selamat kembali lah. Selamat kembali kepada persekolahan kita. Mudah-mudahan jadi hufaz yang cemerlang insya-Allah, berbakti dan berjasa kepada umat insya-Allah. Baik, sampai setakat itu saja dahulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.